Alhamdulillah, terima kasih. Bertemu lagi kita dalam video Hak Talk bersama dengan saya, hos anda, Hizri Yassin. Dan seperti biasa, tetamu kita yang berhormat Khalid Samad, Ahli Parlimen Shah Alam. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru Baik. dia makan kenyang. Baru Alhamdulillah. Rezeki pada Allah. Baik, YB, Alhamdulillah kita pun dah membincangkan dan mengupas banyak topik berkenaan dengan isu-isu politik yang berlaku. Dan kali ini YB kita nak membincangkan pula tentang isu kepimpinan ulama dalam PAS. Dan nak tanya soalan pada YB, iaitu berkenaan dengan kepimpinan ulama, sejauh mana ataupun status kedudukan ulama dalam PAS itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih Hazri. Saya rasa kedudukan ulama di dalam PAS memang tetap terunggul lah, ya, kerana semenjak tahun 1980-an apabila konsep kepimpinan ulama telah diluluskan di dalam Muktamar PAS, maka kita telah membuat pindaan kepada perlembagaan PAS, di mana kita telah tubuhkan satu badan yang khusus, iaitu Majlis Syura Ulama. Majlis Syura Ulama. Majlis Syura Ulama ini terdiri daripada ulama-ulama yang terhandal lah daripada PAS. 4 daripada IJK PAS Pusat, 4 daripada Dewan Ulama, dan 4 lagi apabila mereka telah duduk bersama 8 orang ini untuk melantik 4 lagi, dan dah jadi 12. Di antara mereka akan bincang dan lantik Mursyidul Am dan Timbalan Mursyidul Am. Maka dengan pindaan dalam perlembagaan PAS ini dan terbentuknya Majlis Syura Ulama dengan peranan yang khusus yang telah diberikan kepadanya, maka kepimpinan di dalam PAS itu adalah kepimpinan ulama. Kerana Majlis Syura Ulama sentiasa memantau perjalanan parti Islam Malaysia untuk menentukan bahawa ianya tidak akan tergelincir ataupun tersasar daripada dasar yang telah dimaktubkan di dalam perlembagaan. Baik, namun pada pandangan mata masyarakat sekarang ini seolah-olah kepimpinan ulama dalam PAS itu seolah-olah dah tidak lagi dominan ataupun dia diurusi oleh lebih kepada golongan profesional. Itu macam mana? Ini diorang tak faham bahawa peranan AJK PAS Pusat adalah peranan eksekutif, dan apa saja yang dilakukan oleh AJK PAS Pusat dari segi pelaksanaan sesuatu dasar dan sebagainya, cara dia menangani isu-isu semasa dan sebagainya, semua itu akan dipantau oleh Majlis Syura Ulama. Yang Majlis Syura Ulama semuanya adalah ulama. Keseluruhan 12 ahli Majlis Syura Ulama adalah ulama, tetapi AJK PAS Pusat ini adalah anggota ataupun pimpinan parti yang telah dipilih melalui muktamar, dan mereka adalah kebiasaannya pimpinan yang aktif, yang sentiasa bergerak di peringkat grassroots, mendapat sokongan daripada ahli, dapat sokongan daripada masyarakat. Mereka merupakan pelaksana, ya. Dan walaupun AJK PAS Pusat itu mungkin terdiri daripada golongan profesional, betul, ya, seperti mana yang ada sekarang, Timbalan Presiden dan sebagainya pun adalah mereka dari golongan profesional. Betul. Golongan profesional dan aktivis. Ianya tidak menafikan bahawa Majlis Syura Ulama adalah tetap badan yang tertinggi dari segi pemantauan perjalanan parti dan sebagainya. Dan inilah konsep kepimpinan ulama yang telah diusahakan melalui pindaan perlembagaan itu. Maknanya ianya diinstitusikan, bukan saja sebagai satu slogan dan sebagainya. Dan kiranya mana-mana pimpinan melakukan sesuatu yang tidak betul, melanggar syariat Islam dan sebagainya, maka Majlis Syura Ulama akan menghalang dan menegur, ya, dan memperbetulkan keadaan. Sebagai contoh, persoalan tahaluf siasi, ianya bukan satu dasar yang kita pandai-pandai laksanakan dan kita pandai-pandai lakukan tanpa dirujuk kepada Majlis Syura Ulama terdahulu. Ini merupakan satu dasar yang telah pun direstui dan telah pun dijelaskan batas-batasnya, apa yang boleh, apa yang tak boleh, dan itulah yang kita laksanakan sekarang, ya. Maka kepimpinan ulama diinstitusikan di dalam PAS. Beza dengan UMNO, ya, UMNO dia tak ada Majlis Syura Ulama, dia ada Biro Agama, dan ustaz-ustaz dia duduk dalam Biro Agama. Biro Agama ni setara dengan Biro Sukan, ya, dia boleh cakap saja tapi dia tak menentukan dasar, dia tak boleh pengaruhi pimpinan. Apa yang tapi berbeza dengan PAS jauh sendiri berbeza, menentukan dasar. Ya, kerana Majlis Syura Ulama diinstitusikan sebagai badan yang tertinggi di dalam PAS dari sudut nak menentukan dia punya tindakan yang selari ataupun sebagainya dengan syariat Islam. Maknanya walaupun pimpinan sekarang ini ialah dah dikatakan ada ramai golongan profesional, namun masih di bawah pantauan Majlis Syura Ulama. Ya, betul. Dan profesional-profesional yang terlibat di dalam PAS sebagai AJK PAS Pusat dan sebagainya, kita kena akui berbeza dengan profesional-profesional yang berada dalam UMNO. Mereka ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam berbagai-bagai jenis program-program tarbiyah dan sebagainya, dan mereka merupakan orang-orang yang menghayati Islam
dari sudut pribadinya, ya, dia semayang, dia puasa, ya, dia tidak minum arak dan sebagainya, ya, barulah dia boleh jadi golongan profesional yang menjaga agama mereka, akidah dan sebagainya. Islam, ya, menghayati Islam dalam kehidupan. Betul. Dan benda ni kita boleh dapat lihat semua pimpinan-pimpinan PAS bila dia menjadi sebagai adun ke ahli parlimen ke, ataupun kalau tidak menang pilihan raya sekalipun, mereka sentiasa ditemui di masjid dan di surau. Kalau pemimpin UMNO kita jumpa dekat pusat karaoke, kat hotel, ya. Ni yang UMNO punya pun sendiri dia cakap, ya, UMNO tak campur dalam soal masjid dan surau. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Harapnya penjelasan YB itu memberikan kefahaman kepada masyarakat di luar sana tentang sedikit sebanyak kedudukan ulama dalam PAS itu sendiri. InsyaAllah, terima kasih YB. Kita akan berjumpa lagi dan kita akan membahas isu-isu politik semasa bersama dengan saya dalam next isu ataupun isu selanjutnya hanya di Hard Talk. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.